Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi ahli kuasa masjid, imam-imam Masjid Nasiruddin, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana selepas kita berkurung beberapa ketika, kita diberi peluang dan diberi ruang untuk kita bersama kembali mengimarahkan rumah Allah dan menghidupkan majlis ilmu untuk menggilakkan keimanan kita, meningkatkan darjat kefahaman kita dan menguatkan semangat kita, insya-Allah. Para jemaah sekalian, perbincangan kita dalam kitab Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat ini. Penyakit yang ke-33, Dha'ful Himmah, lemah semangat, hilang kekuatan. Orang panggil tidak bermaya. Penyakit ini telah melanda umat ini khususnya dalam perkara yang berkait dengan keagamaan, yang berkait dengan kehidupan masa depan yang cemerlang, iaitulah persiapan kita ke akhirat. Adapun semangat yang dunia, insya-Allah saya rasa tak lemah. Zaman PKP, tertutupnya pintu-pintu masjid, pintu-pintu kedai masih buka, kan? Tertutupnya beberapa pejabat-pejabat, pintu COD pula terbuka. Maknanya ada je ruang. Perniagaan itu Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Maknanya tutup lorong ni terbuka, banyak ruang. Tetapi dalam bab keagamaan, sepatutnya apabila kita dikurung lebih kurang daripada bulan 3 sampai ke lepas hari raya bulan 6, dekat 3 bulan berkurung dah, 13 ke 14 minggu tak boleh solat Jumaat, patutnya semangat kita untuk beribadat naik. Buka ya masjid penuh. Sekarang ni pergilah kat mana-mana pun dia panggil down. Orang lockdown tu supaya tutup bandar, supaya tak bercampur ramai. Kita pergi lock hati kita pula, tak mau lagi pergi ke masjid. Maka inilah di antara penyakit yang melanda kita. Para jemaah sekalian, di antara penyakit yang berbahaya yang melanda kita, iaitulah dipanggil Dha'ful Himmah. Bahasa Arab kata himmah. Himmah ni bahasa Melayu berkata himmah dah. Maknanya hilang kekuatan, hilang semangat untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dan untuk berjuang, berdakwah, menyampaikan Islam ni kepada masyarakat, dan juga hilang semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggalakkan kita supaya kuat semangat. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Allah kata sabiqu, berlomba, kuat semangat, berlari kamu. Nak pergi ke mana? Pergi mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita slow dalam bab ni, kan? Di dalam ayat Ali Imran, Allah Ta'ala juga sebut sekali lagi wasari'u. Yang tadi sabiqu, berlomba. Yang ini wasari'u, segera ila maghfiratin mir rabbikum. Maknanya arahan supaya berlomba, arahan supaya cepat berlorak mencari keampunan Allah Ta'ala ini
adalah merupakan arahan Allah Azza wa Jalla yang boleh membangkitkan semangat kita supaya meningkat naik darjat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamil Kabir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Husain bin Ali, cucu dia. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur. Allah Ta'ala suka kita lakukan perkara-perkara yang mempunyai nilai, value yang tinggi dan kemuliaan, amalan-amalan yang mulia. Wa yakrahu safsafaha. Allah Ta'ala tak suka kita duk main hak rendah-rendah, hak pinggir-pinggiran. Sebab Islam ini dibina di atas kekuatan hujah dan juga kekuatan para pejuangnya. Nabi SAW juga sebut kepada kita dalam hadis diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'u. Kita umat Islam mesti loba, tamak, bersungguh melakukan perkara yang memberi manfaat kepada kita. Jadi manfaat di sini sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj, liyashhadu manafi'alahum. Kita pergi haji ini supaya kita dapat tengok manfaat, menyaksikan manfaat. Kata ulama tafsir, manfaat di situ iaitulah ukhrawi, duniawi. Manfaat hak atas dunia boleh, manfaat hak atas akhirat juga kita kena kuat. Maka Nabi kata ihris ala yanfa'. Kamu hendaklah sungguh mencari perkara yang beri manfaat. Kita duduk atas dunia ni paling tidak manfaat untuk dunia dulu. Manfaat untuk dunia, kita nak sihat, nak kuat. Kalau kita tak kuat, tidak ada kesatuan kita, nanti diganyang oleh orang, maka kita pendek. Nabi kata wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah kamu sentiasa minta pertolongan Allah, jangan lemah. Jangan kita duk kata pula, kita minta lama dah pertolongan Allah Ta'ala ni, tak dapat-dapat juga. Masya Allah, kita kata jangan lemah. Setiap kali tuan-tuan dan puan-puan angkat tangan, Rabbighfirli, Allahumma aini, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah bantulah aku. Setiap kali kita angkat, pahala berdoa tidak kurang. Pahala tak kurang. Cuma penerimaan Allah Ta'ala kabul permohonan kita itu di bawah ilmu Allah. Tuhan kata dia ni kalau aku bagi hak dia minta, dia jadi lara, dia jadi takabur, dia jadi sombong, maka Tuhan tangguhkan pemberian. Tunggu dulu. Baru jadi lepas 3 tahun kita minta baru dapat. Ada yang langsung tak dapat atas dunia, tapi kita akan menerima pahala di akhirat. Itu yang telah disebut oleh para ulama di dalam permohonan kita kepada Allah. Nabi kata wala ta'jaz, jangan rasa lemah. Kita kalau kita tengok kepada kekuatan orang-orang yang bukan Islam, kekuatan Yahudi contohnya, di Israel, kuat dia punya tentera yang hebat dalam dunia, tapi dia nak lawan dengan anak-anak Yahudi, anak orang Yahudi nak lawan dengan anak orang Islam, dengan anak lontar anak batu, tak habis-habis sampai hari ni. Sebab tu kita tak boleh langsung, tak boleh lemah, jangan. Balik kepada kehidupan kita, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lau ya'lamun nasu ma fin nida. Kalau manusia ni tahu kelebihan azan, wassafil awal, dan juga kelebihan duduk saf pertama. Apa dia maksud? Kenapa azan tu lebih? Dulu anda dah bincang dah. Mana lebih hebat di antara imam dengan muazzin dengan Bilal? Kita kata muazzin lebih hebat. Sebab apa? Sebab dia mari awal daripada orang lain. Tok Bilal mari dulu pada Tok Imam. Jangan tanya bak di berapa itu gaji cerita lain. Itu hak kerajaan bagi, tapi hak pulangan akhiratnya Bilal lebih tinggi darjah.
Wasafil awal, saf yang pertama, kalau kita tahu kelebihan dia, kita akan berlari. Kita akan mengundi untuk dapat saf yang pertama. Sebab itu kata di ulama, Nabi tak suruh pergi awal, dia kata duduk saf awal. Pasal apa? Orang nak dapat saf awal mesti kena pergi awal. Nah, kalau kita pergi lambat, cuma sebahagian daripada masyarakat kita hari ini, pergilah masa mana pun, lewat ke bangat, orang komak boleh lagi duduk saf awal, setengah-setengah masjid. Ada sebahagian masjid, alhamdulillah, dalam pemerhatiannya, ahli-ahli masjid ni berdisiplin. SOP dia mantap. Dia masuk saf awal lalu. Tinggal hak dia bila ataupun tinggal ke penceramah. Hak lain tu jangan. Penuh. Nabi kata apa? Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilai. Kalau mu tahu cepat pergi masjid besar pahala, kamu akan berebut berlomba pergi. Ini dia panggil ulul himmah, semangat. Cuma kita hari ni kenapa jadi tak kuat semangat? Sebab kita tidak nampak. Tidak nampak. Ahli psikologi kata, tanda tuan-tuan, syarat orang nak berubah, syarat nak berubah, quwwatul azimah, kekuatan jiwa, baru ada perubahan. Ni kadang-kadang dia mari bawa botol jumpa ustaz tolong buat air tawar sikit. Kata air tawar berapa nak tiup apa ni? Dia kata saya ni lemah semangat, tak berapa nak pergi masjid, tak berapa nak tinggal benda maksiat. Kita kata yang penting sekali bukannya pergi tiup air. Quwwatul azimah, kita kena letak kekuatan, keazaman kita dalam hati nak, barulah diikuti dengan usaha-usaha yang lain. Kena ada hak tu dulu. Kekuatan dalam jiwa, bi iradatin qawiyah. Kata seorang ulama dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, dia kata wa amma sa'adatul ilmi, kebahagiaan kita mendapat ilmu itu, kita tidak akan dapat mencapainya kecuali dengan usaha yang kuat. Orang nak dapat ilmu, kalau kita baca dalam sejarah ulama-ulama yang besar, bagaimana tinggi semangat mereka nak dapat ilmu. Ada di kalangan para sahabat, di antaranya Jabir bin Abdullah, dia mengembara daripada Madinah sebulan berjalan pergi ke Syam semata-mata nak dapat satu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Unais. So hadis, lepas boleh hadis balik. Kita ni mungkinlah kalau kita nak pergi satu kerja, tapi habis kerja awal kita pergi jalan dulu, cari dulu tempat-tempat hak pelik-pelik, dah paling tidak boleh selfie lah, dia balik. Allahu Akbar. Yang pertama, sa'adatul ilm, kita boleh menguasai ilmu yang pertama dengan bazlul was, mengerahkan tenaga, wasidqit talab, dan menuntut betul-betul peruntukan masa yang cukup. Kita ni kadang-kadang tak cukup masa. Nak belajar tapi tak saya mengaji. Ini masalah. Saya pergi tak malam ustaz, ada ceramah, pergi. Kertas pun tidak ada, pen pun tidak ada, kitab pun tak bawa. Nah, kalau waktu ada kelas kitab, lemah. Dan jangan lupa sihatin niyah, mempunyai niat yang betul. Niat kita nak menuntut ilmu ni kerana apa? Kerana apa? Sebab aku nak dapat ilmu yang baik. Seorang ulama salaf, Imam Muslim riwayatkan dalam sahih dia daripada kata-kata tokoh ulama, nama dia Yahya bin Abi Katsir. Tulis nama tok guru besar ni. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dia kata, la yunalul ilm bi rahatil jism. Tidak mencapai ilmu yang banyak dengan berehat-rehat, tidak. Allahu Akbar. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam sejarah hidup dia menuntut ilmu, dikatakan Imam Nawawi dia tidur atas lengan, bukan tidur atas bantal. Kita ni dia bantal tak pada sebiji, dua butir bantal. Nah, tak wadah ni dakak selagi bantal pula, tiga bantal dia payah bangun tu lekat bantal. Imam Nawawi bila dia ngatuk, dia tidur atas lengan dia, tidur. Enggak tidur atas lengan ni lama nak tidur. Sejak dua je sudah astaghfirullah, ruginya masa. Dia kata ruginya masa. Masya-Allah tabarakallah. Allah Taala beri pada dia umur dia 40 tahun lebih mati, tak sempat nak kahwin, tetapi anak dia sampai hari ni tak putus-putus anak cucu dia. Termasuk kita.
Sebut je nama hari-hari. Ana rasa tak ada hari yang saya tak sebut nama Imam Nawawi. Kecuali hari kita tak mengajar. Kalau hari tak ada kuliah mungkin tak ada. Enggak, bila kita sebut nama dia, sebut ulama ni, orang tak sebut saja. Kita kata rahimahullah. Kita kata ustaz di masjid ni rahimahullah. Seluruh dunia duk rahimahullah siang dan malam. Kita sini cerah, orang lain gelap. Kita malam, orang lain siang. Maknanya 24 jam ada je orang. Itu dia kata walaupun dia muda, mati yang awal, tidak dapat anak, tapi anak dia ramai dengan sebab sidqun niyah. Dia menuntut ilmu dengan warak dia. Maka kata itulah waqad qila, kata ulama lain pula, man talabar rahah tarakar rahah. Boleh ni bahasa Arab, suka belajar, kena ngaji. Dah, hak tadi la yunalul ilmi bi rahatil jism. Ilmu tidak dapat dicapai dengan apa ni, rehat-rehat, tidak. Kata ulama lain, man talabar rahah tarakar raha. Siapa dia mencari kerehatan yang betul-betul, dia akan meninggalkan kerehatan yang sementara atas dunia. Diceritakan ulama salaf, bila dia ambil masa nak tidur, duduk atas tilam dia, tak tahulah tilam tebal mana pun. Orang buat ahli ibadat ni tidur begitu ya dia. Tengah nak tidur senyap kejap, lompat bangun. Astaghfirullahalazim. Orang kata, "Syekh, baru setengah jam tu lompat bangun." Dia kata, aku teringat aku akan tidur lama di kubur esok. Kenapa aku nak tidur sekarang? Subhanallah. Hadza ulul himmah. Aku teringat aku akan tidur lama di kubur. Kenapa aku nak tidur lah ni? Bangun, ambil wuduk, solat sampai ke subuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia panggil orang yang tinggi darjat. Mereka tarakar raha. Kan? Allah. Jadi hari ni para jemaah sekalian, kita bimbang hari ni, kita lebih kepada benda halu-halu, hak kecil-kecil lah. Kita duk bahas, duk bincang apa benda kecil-kecil. Kadang-kadang benda janibi, orang panggil benda yang tidak memberi manfaat banyak pada kita. Hak tu hak kita duk bahas. Pah gelap dah. Dalam grup WhatsApp kita juga, mazhab WhatsApp ni duk cara ke benda-benda halu ya. Allahu akbar. Orang ni boleh RM10, orang ni RM5, duk main. Kita tak bincang benda-benda yang besar. Jadi kerana itulah penyakit lemah semangat ini termasuk satu penyakit yang kita kena ubati. Mudah-mudahan dengan kita dengan motivasi ini naik semangat. Kata di para ulama, dengan jalan menuju kepada Allah yuqta'u bil himami wal qulub la bil abdan faqat. Tulis kata-kata hikmah ni menarik. Jalan kita nak menuju kepada Allah dilalui dengan semangat dan juga hati kita. Allah, dia panggil rihlatul qulub. Bukan semata-mata dengan tubuh. Kalau kita musafir, nak berjalan, nak travel, kita boleh naik bas, kita naik kapal terbang, kita naik kereta, naik boat, nak pergi ke pulau. Itu musafir tubuh. Musafir atas dunia. Musafir mencari makan. Tapi orang bermusafir kepada Allah, dia panggil rihlatul qulub, dia bermusafir dengan hati dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang kita bimbang ini, kita musafir. Kita pergi haji, tapi hati tak haji. Allahul musta'an. Gimana awak Mekah? Hati pergi ke tak? Tak tahu lagi. Dalilnya, duduk di Mekah pun sibuk juga dengan benda-benda yang berlaku di tempat kita. Apa yang kita nak sibuk? Zaman dulu tak ada masalah apa dah dia. Bila orang tolak pergi Mekah kat pakai, kata di ulama zaman dulu, zahabuhu mafqud wa audatuhu maulud. Orang dulu, gambar orang pergi haji dulu, zahabuhu mafqud, dia berangkat pergi kat kita salah tu, kita tak jumpa dah. Nah, atas di kapal laut, orang naik mana dulu kalau pergi Mekah sini? Kuala Besut. Naik di boat kapal layar waktu tu 3 bulan di atas laut. Pasal dia kata zahabuhu mafqud, pergi tu kira hilang dah lah. Wa audatuhu maulud, kalau dia klik semula kira beranak baru, hidup balik. Dah atas dalam laut berapa bulan, kapal layar dulu. Lepas tu bayi kapal api mari 2 minggu. Mari kapal terbang 8 jam. Zaman anak cucu kita esok mungkin 2 jam sampai ke Mekah. Jet laju lagi mari. Maka kita kena faham apa? Mengembara kepada Allah, kita berjalan dengan hati. Mengembara kepada manusia, kita berjalan dengan kenderaan. Masya Allah tabarak. Ini kata-kata hikmah para ulama. Maka hati kita ni dia boleh mengembara semua tempat. Ada hati yang mengembara ke langit,
ke tempat yang tinggi, dia duk mikir nak tambah ibadat. Kita duk berfikir bagaimana nak menyelamatkan masyarakat. Kita berfikir bagaimana nak menguatkan Islam. Itu dia panggil rihlah ila sama. Ada orang yang duduk mengembara ke tandas je. Kerja dia cakap makan. Nah, pasal itulah dalam kitab Allahu Akbar, dalam kitab penama bagi hati, Syekh Hamdul Qadir pukul kita berat. Dia kata orang ahli ibadat berulang alik ke masjid, orang ahli makan berulang alik ke tandas. Nak kata apa nak dia? Betul ke dia ada tu? Cakap makan dia ni. Jambai lagi. Orang lain sibuk dengan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita, jadi ada orang yang hati dia sentiasa berfikir kepada Allah Azza wa Jalla. Buka mata tengok inna fi khalqis samawati wal ard. Orang lain buka mata duk tengok sahaya kita naik ke jatuh hari ni. Tak salah. Tapi dua cara berfikir berbeza. Kan? Ada orang yang Masya Allah hati dia tidak lalai. Allah Ta'ala gambar dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Ada orang yang hatinya tak lalai. Dia ahli perniagaan, juta-juta kata seboleh boleh berduit dah. Tapi Masya Allah, nak jumpa dia tak payah. Di masjid ada tu ayah ni. Subhanallah. Ni ada orang baru jual kedai runcit, duk bakar roti burger, tak jumpa dah hari di masjid. Nak kata apa? Himmah. Ada orang yang tinggi dia punya semangat. Maka kata di Imam Abdullah Ibn Mubarak, ulama salaf ni, Abdullah Mubarak ni seorang tokoh mujahid, abid. Payah nak kupu dua ni. Tahun ni dia pergi perang, tahun lepas dia pergi haji. Maknanya orang duk gili. Ada setengah orang ni abid. Saya ni ahli ibadat dah ustaz, tak cara gapo, bakal tidur di masjid. Orang nak pergi perang ke, apa jadi di masyarakat, lillahi ta'ala belaka. Mana ada? Abdullah Mubarak dia kata apa? Ra'aitul dzunub tumitul qulub. Aku duk tengok dosa-dosa ni lah yang mematikan hati kita. Bila mati hati, dia akan down, rendah. Dia tak akan mikir benda-benda tinggi seperti orang-orang yang hebat. Wa qad yurithu zulla idmanuha. Dan orang-orang yang terlalu ketagih dengan dosa-dosa ni, hati dia akan jadi seorang yang hina. Masya Allah, tabarakallah. Habis bagaimana kita nak hidupkan hati? Wa tarkuz dzunub hayatul qulub. Tinggalkan dosa, hati kita baik, hati kita hidup. Wa khairul li nafsika isyanuha. Untuk kebaikan diri kamu, maka derhakalah kamu kepada siapa? Kepada syaitan. Maka kata ahli-ahli pendakwah, an-na'im la yudraku bin na'im. Menarik kata-kata. An-na'im la yudraku bin na'im. Nikmat tidak akan dapat dengan nikmat. Kita nak boleh senang hidup ni susah dulu. Nah, saya nak boleh kau jadi pegawai ni, Masya Allah, zaman kecil dulu 3 kali berhenti tepi jalan, ikat kasut, cabut tapak. Ni ada setengah ni orang-orang kaya duk cerita sejarah hidup dia. Masya Allah, tabarakallah. La an-na'im la yudraku bin na'im. Nikmat syurga tidak akan dicapai dengan bernikmat-nikmat atas dunia ni. Tak tahu ibadat mana, tak tahu zikir mana, tak tahu tahajud mana. La yudraku. Kata di seorang penyair Al-Mutanabbi, suka juga dengar sekali-sekala dengan syair. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu. Allah. Maknanya ala qadri ahli al-azm. Orang yang punya kekuatan yang kuat, maka dia akan buat bincang benda besar. Kan? Orang yang mulia, dia tak akan cakap benda yang hina. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ni yang kita bimbangnya, kita ni ummah yang telah dimatikan himmah kita, semangat tak ada. Tengok ahli ibadat kita tak nampak. Lebih-lebih lagi dilepas pada PKP ni, saya pun tak tahu. Banyak tempat dah anak pergi, ahli-ahli masjid beritahu, dia kata, ustaz, macam mana kita nak motivasi supaya naik balik semangat ahli-ahli kita ni, naik balik. Sebab dia kata dulu belum PKP ramai ni juga orang. Masa lepas PKP ramai ni juga. Maknanya kurang lah. Sebab belum PKP sah sama. Selepas PKP mazhab baru PKP ni mazhab jarak. Betul tak? Jadi patut dengan penjarakan sekali ganda lagi, tak. Masa tu juga itu menunjukkan tidak ada peningkatan. Bagaimana kita nak kembalikan balik
Ada setengah ustaz tu dia buat kajian. Dia kata kita kaji tengok kenapa orang tak mau balik ke masjid lepas PKP, lepas ni, setelah dibuka ni. Ada setengah tu pasal dia kata dia tak mau lepas jawatan imam interim. Kan dia dapat jawatan imam. Dah imam tak imam apa tebuh gaya pun ni dah. Pegang tu kat apa, patanya pun jadi. Dah tebuh gaya. Jadi saya nak tinggal jawatan tu pak kata siang lagi masjid dah dia. Masya-Allah tabarakallah. Ada juga hak bisi. Saya sebenarnya nak pergi masjid ustaz, tapi tak selesa dengan jarak. Kita kata nak macam mana, itu fatwa ulama. Takkan kita nak lawan dia, kan? Waktu kajian istihar boleh solat Jumaat 12 orang. Ada masjid lawan tak mau. Kata tak okey lawak tu email kapo pandai pada mufti Malaysia ana pula dah. Jadi masalah kita. Jadi kita kena sekarang ni kita nak pulih balik. Ulu kita tinggikan darjat kita supaya mari balik. Allah Taala denda kita 14 minggu tak dapat pergi. Sebab apa? Sebab Covid mari. Tuan-tuan ingat ke tidak? Kejayaan yang dibuat oleh Corona 19 ni besar. Nampak kejayaan dia? Berapa ramai dah kita duk ceramah, kita duk berjual, kita duk takbir, nak tutup pusat judi, nak tutup pusat hiburan, nak tutup kelab malam. Berjaya ke tak berjaya? Negeri yang kita perintah boleh lah. Negeri lain, siapa dengar kata, mari Corona, hau tak nampak ni nak salah apa takut ni, dia boleh tutup seluruh dunia. Ditutupnya kelab-kelab judi, kelab malam, kelab pelajaran, habis tutup belakang. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, masjid tutup juga tu mana? Itu kelemahan kita. Oleh kerana kita perjuangan kita tidak kemah, sehingga kita tidak boleh tutup tempat-tempat judi ni, sehingga mari Corona, Allah Ta'ala kata, aku dendamu, sekali dengan masjid aku tutup. Padahal patutnya kita insaf waktu tu. Berapa ramai orang duduk WhatsApp, kata ustaz sedihnya tak lagi masjid. Ana adalah kepala saya lah. Pagi Jumaat yang kajian istihar boleh buka masjid tu, kita nak berkemah dah luar masjid tu. Duk ingat kau pakai berjujuk mari ni. Nah, rupa-rupanya masya-Allah. Tak ada tembok berapa panli panggil. Nah, cara tu ya ada. Itu jelah kita kata bagaimana kita nak kembalikan himmah. Maka ini dengan kita belajar, kata orang tasyabbahu bil kiram, biarlah kita dengar semangat orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan kita tasyabuh dengan mereka, kita juga naik semangat, insya-Allah. Maka berbeza sangatlah orang yang dalam kepala otak dia nampak dunia saja dengan orang dalam kepala otak dia nampak akhirat, dan ataupun orang yang boleh campur di antara dua-dua. Kita kata orang ni orang makhluknya hebat. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Siapa dia ambil sebelah je, dia akan kecewa. Siapa ambil akhirat saja, dia akan bahagia di sana. Tapi dunia ni mungkin nampak darwish. Darwish ni nampak serebeh lah kita ni atas dunia ni. Tak semak dia tu. Semak ke tak semak, jangan duk kira. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya seimbang. Seimbang antara dunia dengan akhirat. Kena ada dua-dua. Tadi ayat kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan. Dan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tanda hadis ini doa apa? Doa seimbang untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini penting ni. Ikut semua. Biar kita kalau tak ingat pun, sekurang-kurangnya kita baca dah sekali. Dalam sejarah hidup kita ni sudah kita baca. Apa doa kita nak baca, ikut. Bila kita nak doa, kena mula dengan alhamdulillah, lepas tu selawat. Ini saya nak ajar melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kita berdoa, Allahumma, ikut belakang, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi
waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Sekali lagi deh, nampak tak apa lancar. Ikut molek sikit. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis ini sahih tuan-tuan, saya baca terjemahan. Dia kalau mari duk mai hak arak saja semangat dah, tapi zauk tu tak masuk. Benar tak? Dia panggil zauk. Kita tak faham. Sebab tu kita beza kita baca doa dengan kita berdoa. Kita baca doa, kita baca macam ni, baca doa. Tapi kalau kita faham, kita berdoa, dia mari perasaan tu lain. Coba kita baca, kita berdoa pula. Allahumma ya Allah aslih li dini, perbaiklah untuk saya ni agama aku. Biar agama kita ni mantap. Agama kita ni hebat. Agama kita ni berpaksi kepada Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ambil mana-mana yang tepat yang pelik. Apa dia agama aku ni? Allazi huwa ismatu amri. Agama inilah yang akan mengawal kedudukan aku. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita agama kita mantap, akidah kita jitu, sifat Allah Ta'ala kita hafal molek, Allah Ta'ala mendengar, melihat, Allah Ta'ala mengetahui. Berani ke tak berani kita nak ambil rasuah? Tak ada orang ni ambil orang tak ada. Allah Ta'ala maha mengetahui. Mana nak ambil? Saya nak cakap sikit, nak ngopak dengan awak ni boleh? Nak ngopak dengan ya Allah Ta'ala maha mendengar. Tengok. Mana kalau agama kita mantap, kita tak akan buat pelanggaran. Bahasa lo ni lah, tak akan langgar SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ni kita duk langgar main-main. Tak. PKP ke SOP ke gitulah. Bawa macam enggak apa nama ni. Topi ni ada sok modal. Tapi pakai jaga-jaga dia panggil. Tapi kita dengan akhirat, dengan Allah SWT, la. Allah Ta'ala mendengar, melihat, mengetahui. Itu maknanya, ini dia kata orang yang beragama. Semua kita ni orang ada agama belaka. Tapi orang yang memahami, beramal dengan agama, berapa ramai? Ini yang kita bimbang ini. Kita nak doa kita ni, Allah Ta'ala jadikan agama itu sebagai pengawal kepada segala urusan kita. Baik, itu yang pertama. Permohonan yang kedua. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikkanlah dunia aku ni, kerana dunia adalah tempat aku hidup. Untuk apa kita hidup? Ni ada ahli-ahli motivasi tanya. Kita hidup ni untuk makan atau makan kerana hidup? Lain tu dua tu. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hak mana betul? Hidup untuk makan. Kau makan kerana hidup. Lah, kita makan ni sebab kita hidup. Kalau kita mati tak ada makan dah. Orang lain pula makannya, kita mati. Tapi kalau kita hidup untuk makan je, serupa kita dengan lembu di belakang rumah kita. Sebab kerja lembu makan dia, patut orang makan dia. Na'udzubillah kan. Maka kita minta Allah Ta'ala jadikan dunia ini mazra'atun lil akhirah, sebagai tempat kita menanam, bercucuk tanam, menambahkan saham yang banyak di akhirat. Orang tanya Nabi SAW, siapakah manusia yang baik? Nabi kata apa? Man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik, panjang umur, baik amalan. Tuan-tuan kena ingat, setiap hari kita boleh tambah zikir kita, boleh tambah solat kita, boleh tambah zikir kita, boleh tambah istighfar, boleh tambah sedekah. Maknanya pahala kita tinggi. Masya Allah. Anda ingat dalam syarah kita kepada risalah, 12 kelebihan zikir 4 kalimah tu kan. Salah satu daripada zikir tu, ada orang ni mati awal, dia ni mati kemudian.
Ia ni sempat puasa dulu, lepas tu dia mati. Maka orang tengok, sahabat ni tengok dalam mimpi dia, dia kata kenapa hok mati awal duduk belakang? Hok mati kamu dia duduk depan. Dia kita tanya Nabi SAW. Nabi kita tahu mimpi dia. Nabi kata hok mati awal tu tak ada banyak dia punya pahala duduk belakang. Hok duduk depan, hok mati kemudian. Sebab dia sempat lagi puasa, dia sempat lagi berjihad. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya dunia ni tak salah kita duduk atas dunia. Ahli ulama motivasi kata kita duduk di atas dunia tidak menjadi kesalahan, sebab dunia tempat kita bersiap untuk ke akhirat. Tetapi yang jadi masalahnya kalau dunia duduk atas kita, itu penuh. Dunia duduk atas kita, habis. Kita duduk atas dunia tak jadi masalah. Kita naik perahu kita duduk atas air, ada masalah? Tak ada masalah. Sebab memang perahu orang duduk atas air. Perahu duduk atas darat ni berapa buah ya ada sini. Dekat raut air baut tu sada. Tok Bali sebuah 2-3 buah. Hak tu hak periasat atas darat ni. Bukannya orang hak perahu semua penuh duduk atas laut. Maknanya bahtera kapal duduk atas laut tak jadi masalah, tapi kalau air duduk atas kapal apa jadi masalah? Sama juga. Allahumma aslih wa aslih li dunyanya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perelokkanlah dunia aku ni kerana di sini tempat aku hidup. Kita suka. Nabi pun suka tengok sahabat-sahabat dia senang, kan? Kita kata biarlah aku jadi darwish, jadi orang miskin lah, tak usah kerja lah. Permohonan yang ketiga, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikkanlah akhirat aku, bekallah aku biar cukup. Kita nak pergi akhirat biar mantap, sebab di sanalah tempat aku akan kembali. Permohonan yang keempat, waj'alil hayat ziyadatan li bil khair. Ya Allah, jadikanlah hidup aku di dunia ni menambahkan lagi kebaikan. Hari-hari kita tambah. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah mati aku tu merehatkan aku daripada benda tak baik. Maknanya kalau kita ni na'udzubillah, adalah hadis lain Nabi kata, kamu jangan minta mati dengan sebab musibah. Tak boleh. Haram kita minta mati. Contohnya, na'udzubillah lah kita minta berlindung. Tak, kita kena bala, kena apa ujian. Kita kata, ya Rabbi mati aku tak mau masuk penjara. Mati. Lah, tak boleh. Bila kita boleh minta mati? Sekiranya fitnah nak datang. Fitnah ni mungkin menyebabkan kita terpelanting daripada agama, maka kita boleh minta. Allah wa iza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika gharab. Ya Allah, kalau mu nak jatuhkan fitnah pada hamba-Mu ni, matikan aku sebelum aku terfitnah dengan mungkar, dengan maksiat, dengan murtad, na'udzubillah. Itu je boleh minta. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insya-Allah nanti doa ni ana bagi, boleh tengok dalam ahli-ahli masjid ni boleh baca. Kita kata 5 permohonan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya-Allah. Ini menarik. Maka itu dia panggil kita kena letak agenda besar dalam kepala hidup kita untuk apa? Untuk akhirat, dan dunia itu menjadi alat. Sekarang ni istilah orang muda-muda dia panggil penunggang agama. Kalau tak boleh tunggang agama, tunggang motor boleh. Menunggang agama maksudnya kita mempergunakan agama untuk kedudukan dunia, itu tak boleh. Tapi kita kena tunggang dunia ini untuk agama, untuk akhirat. Sebab Allah Ta'ala letak atas dunia ini supaya kita tambah ibadat. Dalam surah Al-Mulk yang kita duk baca tiap malam, baca kan? Belum tidur baca. Tabarakallazi biyadil mulk. Allah kata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Itu kita tengok siapa dia banyak harta, siapa duduk pangkat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Anas, kata Nabi SAW, dengar, kita letak agenda kita, agenda besar. Nabi kata, man kanatil akhiratu hammahu. Siapa dia letak dalam kepala dia, hemah dia, semangat dia, apa benda kita buat semua untuk akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Ta'ala akan pasangkan dalam hati dia kekayaan duduk dalam hati. Allahu Akbar. Wa jama'alahu syamlahu. Allah akan kumpulkan benda-benda yang terpisah. Dunia hodok jauh, mari dekat. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dunia akan mari duk merengek nak tumpai kita walaupun kita tak nak. Aku tak say, dia mari. Bila dalam kepala kita agenda besar kita
Kerja besar kita akhirat. Tapi jangan sebalik. Wa man kanatid dunya hammahu, na'udzubillah. Siapa dia jadikan agenda dunia itu agenda besar hidup dia. Kerja kita dunia, yang projek dunia. Hak tadi dapat projek untuk akhirat. Biar kita boleh duit banyak, kita boleh bantu orang, boleh tolong orang miskin, boleh buat pusat dakwah, kan? Boleh bantu gerak-gerak kerja kebajikan. Soal ni cara nak hidup dunia. Apa jadi? Siapa dia jadikan dunia agenda besar dia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah Taala jadikan sifat fakir duduk di antara dua mata dia. Duduk sini fakir. Kerja dia duduk teropo benda hak orang. Kalau hak orang kak nak belaka. Oh sedap saah tak tengok tidur. Wa farraqa alaihi syamlahu, Allah Taala akan pisah-pisahkan yang sudah ada. Sebab dia ni sifat dia tamak, sifat dia bakhil, macam sifat dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tak mari kecuali setakat mana yang Tuhan dah tetapkan untuk dia. Allahu akbar. Hadis ini, maka para jemaah sekalian, marilah kita jadi manusia yang tinggi darjat. Nak jadi ke tak mau? Mestilah kita nak, kan? Masya-Allah. Contoh seorang mempunyai agenda besar dalam hidup dunia ni. Kita tu ambil kecil-kecil, kita ambil cerita hak besar-besar lalu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Satu hari Nabi tanya sahabat dia, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapa di kalangan kamu puasa? Sayyidina Abu Bakar duduk tepi Nabi. Saya jawab, "Ana." Nabi tengok Abu Bakar. Nabi tanya, "Man tabi'amukumul yaum janazah?" Siapa dia pergi ikut mayat jenazah hari ni? Ana juga. Siapa dia? Abu Bakar juga jawab. Masya-Allah. "Man 'ada minkumul yauma maridan?" Siapa dia pergi ziarah orang sakit hari ni? Qala Abu Bakar, "Ana." Masya-Allah tabarak. Tanya berapa apa? "Man at'ama minkum miskin?" Siapa dia pergi makan orang miskin hari ni? Abu Bakar kata, "Ana." Berapa kali Nabi tanya? Puasa, mayat jenazah, ziarah orang sakit, pergi makan orang miskin, 4 perkara. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Tak ada siapa dia terkumpul satu ibadat yang besar ni, kebajikan yang banyak ini dalam satu orang, ahli syurga dia. Abu Bakar boleh siji gitu. Masya-Allah tabarakallah. Kitanya kalau orang tanya, gimana orang mati tadi? Sibuk. Sibuk ke apa? Apa yang sibuk? Keluarga kita, ahli qaryah kita mati. Tak sempat nak pergi solat pasal janji dengan orang. Tuan-tuan, hak kita berjanji itu hidup ke mati? Hidup. Tak boleh telefon. Maaf Syekh, Haji, kita janji pukul 10. Saya nak solat jenazah pukul 10. Janji pukul 12 kali. Boleh je. Ni tak ada semangat. Tuan-tuan ingat kecil ke semaya jenazah? Tengok orang yang berjiwa besar. Nama dia Ibnu Umar. Ibnu Umar ni pelik manusia ni. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Siapa dia solat jenazah, dia boleh pahala sebutir bukit. Butir bukit ni bukan kecil. Bukit besar, bukit Uhud. Dia apa semaya jenazah. Sudah maya dia balik, dia tak ikut kubur. Satu hari dia dengar orang bagi tahu, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Wa man syahidaha hatta tudfan." Siapa dia solat jenazah ikut pergi kubur siapa diterbumikan, dia boleh 2 bukit. Ibnu Umar temenum. Dia panggil pembantu dia nama Khabab. Khabab, mugi tanya isteri Nabi, betul ke hadis 2 bukit ni kalau dengan semaya jenazah? Khabab pergi cari, saya cari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Umar duk tunggu di masjid. Masjid zaman Nabi dia batu, tak ada kapek ni, anak batu. Orang hok tengok Ibnu Umar ni gelisah, resah dia, sambil menunggu tu duduk ramah anak batu tu. Kita kan kalau kita serabut dia, ketah nyokonyok, ketah tu surat hon atas ke pejabat apa kenyeknya, Allah terlupa nak ayatnya gelisah gitu. Ibnu Umar pun duduk main anak batu ni. Bila mari wakil dia mari, Khabab mari, dia kata, "Ibnu Umar, sadaqah Abu Hurairah." Betul,
Abu Hurairah kata tadi, siapa dia maya boleh sebukit, pergi ikut siapa kubur dua, dia kata sadaqah Abu Hurairah, Ibnu Umar, campur anak batu. Dia menyesal, dia kata laqad faratna fi qararit, dia kata kami telah kehilangan banyak bukit pahala. Masya-Allah tabaraka. Sebab apa? Orang nampak, dia panggil tinggi darjat dia, ulul himmah, nak sangatnya ke dia kepada himmah yang tinggi-tinggi yang menyebabkan dia tak nampak hak kita kecil. Allahu akbar. Pernah satu hari bila Nabi tanya sahabat-sahabatnya, Abu Bakar kata dia belaka, dia bertanya, Rasulullah, patut ke seorang ni kutip belaka pintu-pintu kebajikan ni? Pintu sedekah pun dia masuk, pintu kebajikan tolong orang pun dia masuk, pintu ibadat solat masuk. Patut ke? Kau cukup dah kita. Kalau sedekah ya. Nabi kata apa? Naam. Sepatutnya begitu. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Aku harap orang tu hok ada belaka pintu panggil. Masya-Allah tabarakallah. Jadi tuan-tuan, marilah kita ambil belaka pintu. Nak kata nak? Pintu solat kita ada. Pintu solat jemaah ahli masjid kita alhamdulillah. Pintu sedekah ada. Pintu puasa hari Isnin, hari Khamis, hari Isnin, hari-hari kebesaran jangan lupa. Baru ni hari Arafah sempat kita puasa. Ini hari Asyura pula mari ni. Sambil-sambil kita duduk sibuk Arafah Asyura, mari lagi kat jemputan nikah anak. Kita kata tak ada nak dalam kepala dia tu. Hari Arafah ni orang tak kahwin, no orang puasa kan. Oh hari raya lah. Allahu akbar. Nah, tak kela tak sabar satu hari je lagi. Ni hari Asyura mari dekat ni. Mari bona pula ni. Hak dia ingatnya raya Cina. Hari belah kelapa, tu dia ingat. Tahu hari belah kelapa. Kenapa hari kebesaran kita Islam tak ada? Sebab lemahnya kita ni. Semangat kita untuk ibadat tidak ada. Tak ada dalam kepala kita nak puasa. Orang lain kita kata tak usah puasa sekali kita juga. Jangan. Biar kita ada. Allahu akbar. Masya Allah tabarakallah. Seorang sahabat nama dia Rabi'ah bin Ka'ab. Dengar, kita ambil satu dua cerita sebagai motivasi kita insya-Allah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni hijriahnya duduk tunggu Nabi. Nabi balik ke rumah, dia pergi ambil air, siap untuk Nabi kita berwuduk, untuk Nabi kita nak mandi, letak. Pas dia tengok Nabi senyap dah tidur, dia balik rumah dia. Sebelum dia balik tu dia siap dulu barang-barang Nabi. Mana Nabi kita tengok di pintu dia tu ada air. Nabi SAW ni dia Nabiur Rahmah. Dia nampak orang baik dia. Kita pun kena ingat juga, kalau orang baik kita jangan duduk terlupa, tak? Sekali tak panggil kita terlupa, marah juga pakai sama hidup. Dia tu mana tak panggil aku pula kali ni, padahal dia terlupa. Satu hari Nabi kata, Rabi'ah, sal. Mu minta nak apa? Allahu akbar. Nabi kata balik mikir nak minta nak apa? Agak-agak tuan-tuan, kalau kena kita, Nabi ni ketua negara ni, bukannya orang kecil. Minta lah projek-projek dah. Kapal laut dalam kau boleh 4-5 buah. Minta kawasan-kawasan balok kau. Rabi'ah ni kata, aku balik satu malam tak nak tidur. Duk mikir, nak minta hak dunia. Dunia ni sama ada dia pergi dulu atau aku pergi dulu. Betul tak? Kita dengan dunia, sama ada kita meninggalkan dunia atau dunia tinggal kita. Dua tu ya. Duk mikir-mikir, dia kata baik aku ambil hak akhirat. No hak besar. Esok jumpa dengan Nabi. Nabi SAW tanya, Rabi'ah, apa keputusan kamu? Ada dah Rasulullah, ada dah. Dia kata apa keputusan? Dia kata as'aluka murafaqataka bil jannah. Masya Allah. Aku nak minta Rasulullah saya. Nak minta duduk dekat dengan Nabi dalam syurga. Jauh saya daripada neraka. Nabi kata, aw ghaira zalik? Tak ada orang lain dah. Tak saya minta orang lain. Tak dah. Dalam riwayat lain Nabi tanya dia, "Mu pergi tanya siapa? Kamu pergi tanya siapa semalam? Takut pergi tanya Sayyidina Abu Bakar ke? Tak, minta konsultan daripada Sayyidina Umar ke?" Dia kata, "Tak ya Rasulullah. Aku fikir dengan otak aku sendiri, aku duk mikir kalau aku ambil dunia, sama ada dunia hilang atau aku pergi." Kita dengan dia dua-dua. Tapi bila aku ambil akhirat, akhirat kekal abadi, maka aku minta Rasulullah nak minta menemani Nabi dalam syurga. Nabi kata, "Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud." Membantu aku untuk nak bawa mu hak mu nak tadi, banyakkan sujud. Ini kata dia orang contoh
orang yang mempunyai jiwa yang besar. Tak main orang kecil-kecil. Tak usah minta orang kecil kita ni, Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, cerita yang terakhir iaitulah cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni masyhur. Dia ni anak keluarga orang yang hebat. Kan? Orang hebat. Dia pernah jadi gubernur. Gubernur ni makna apa ni panggil timbalan kepada raja lah, gubernur. Wali. Dia pernah meretah di Madinah di zaman Abdul Malik. Kemudian dia kata apa? Bila dia jadi khalifah, tukar wajah. Zuhud, baju dia pun tak gosok. Jadi orang rasa pelik. Pelik dia Amun Umar. Waktu gubernur dulu jalan kelelak baju. Bila jadi khalifah, baju orang panggil biasa-biasa dah. Tak ada nak gosok. Kenapa kamu bertukar ni jadi zuhud? Dia kata apa? Dengar tuan-tuan. Dia kata innali nafsan tawaqah. Aku ni ada nafsu. Nafsu aku ni ada cita-cita dia hak dia nak. Waktu aku muda dulu, aku rasa nak jadi orang tua, nak jadi orang hebat. Kan? Waktu aku jadi orang biasa, aku nak jawatan. Boleh jawatan jadi gubernur. Nak jawatan-jawatan yang besar. Aku dapat. Bila aku dilantik jadi khalifah, mana lagi jawatan lebih besar daripada khalifah untuk dunia? Ada lagi? Jawatan presiden. Ada lagi apa pada presiden? Tak ada. Kalau kita Malaysia agak apa ni? Perdana Menteri. Lepas Perdana Menteri tak ada lagi Menteri Perdana. Tak. Dia kata oleh kerana bila aku sudah sampai kepada kemuncak hak dunia aku dapat belaka dah, ketika itu aku nafsu aku berubah, aku nak kepada yang lebih tinggi daripada ini. Aku cari-cari, tak ada lebih tinggi kecuali syurga. Subhanallah. Kita nafsu kita duduk mana lah ni? Daripada jawatan kecil nak naik 50, daripada 50 kepada jusar, tak? Daripada jusar kepada pencen, lepas pencen nak pergi buka kebun pula. Bolah. Ni ada orang mari pondok. Jumpa saya dia tu, Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz saya pencen. Ana ada ingat kau mari nak minta pondok, nak buka kitab pula. Kata boleh lah, alhamdulillah. Dalam nak minta Ustaz doa lah sikit. Baru pergi jawab tanah, dia nak ambil tanah nak pergi buka kebun. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak salah tuan-tuan. Kita sudah sampai ke muncak. Umur pencen ni umur kemuncak dah manusia nak cari dunia. Nak apa lagi? Patutnya nafsu tawaqatun ilallah. Nafsu kita lebih merindui kepada akhirat, di mana persiapan kita. Itulah yang kita nak hari ni para jemaah sekalian. Umar kata waktu dulu aku tak ada jawatan, aku nak jawatan. Ada jawatan kecil, nak jawatan besar. Sekarang ni aku sudah sampai khalifah, tidak ada lagi jawatan lebih tinggi daripada khalifah, maka aku bercita-cita taqat nafsi ilal jannah. Sekarang ni nafsu aku duk mikir nak syurga. Habis. Tinggal habis dunia, kembali kepada zuhud. Akhir sekali pemerintah dia 2 tahun lebih, Allah Taala beri masya-Allah tabarakallah keamanan, kedamaian dengan masyarakat pula kembali ke masjid, meriah agama pada masa itu sebab khalifah nak syurga, tak ingat lagi kepada dunia. Masya-Allah tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah apa ni kita panggil nasihat ataupun motivasi kita. Sekatu hari orang lagi tanya Imam Ahmad, dia kata Imam Ahmad, bilakah seorang itu akan merasai kerehatan? Bila kita nak rehat? Qal inda awwali qadamin fil jannah. Dia kata ketika kakimu pijak ya syurga, waktu tu rehatlah kamu. Masya-Allah tabarakallah. Mana kita hari ni tuan-tuan, tak usah mikir banyak, tak usah ambil kecil-kecil, kita ambil besar. Ada setengah ulama kata bila kita boleh rehat, bila sirat, titian sirat duduk belakang kita duduk depan, rehat kali pertama. Mana lepas dalam neraka ni. Tapi betul-betul rehat apabila kita dapat memijakkan kaki kita ke dalam syurga, kita kata itulah rehat yang hakiki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala naikkan darajat kita balik. Penyakit cintakan dunia, penyakit duk main benda-benda halu-halu kecil-kecil ni kita ketepikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat apa yang kita cita-cita, iaitulah syurga yang abadi yang dijanjikan oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala qabul amalan, qabul hamba dia yang bertakwa,
untuk diletakkan dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami dari kalangan mereka itu insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.